Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi peluang kepada saya untuk melaksanakan tugasan 3 PIMKD 2103 iaitu pembentangan berkaitan kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran ini berkaitan dengan tugasan 1 iaitu rancangan pengajaran harian. Saya Muhammad Ilyas bin Muhammad Ali daripada PDPM Jaish ambilan November 2018. Untuk tidak membuang masa lagi, saya akan teruskan pembentangan saya pada kali ini dengan slide yang berikut. Sebelum masuk pada kaedah dan teknik pengajaran, di sini saya ingin memberi sedikit penerangan berkaitan dengan kaedah dan teknik pengajaran. Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Lantaran itu, kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti bercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, brainstorming, perbahasan, kuis, lakonan, projek, soalan atau sorkatik dan lain-lain lagi. Teknik-teknik pengajaran pula adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu tidak akan berhasil. Misalnya, katakanlah seseorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. Contohnya, ketika kita memulakan sebuah cerita, pada suatu hari, penggunaan alatan yang berkenaan, contoh seperti LCD, gambar dan sebagainya. Kemahiran mengekalkan minat murid, gerakan tangan, ataupun facial expression. Contohnya, kita menunjukkan sesuatu besar, besarnya ataupun kecilnya. Serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Seperti mana kita menyusun murid-murid menghadap kepada kita dan kita bercerita kepada mereka. Jika mereka membelakangkan kita, itu tidak akan menjadi kaedah bercerita. Sebaliknya akan menjadi kaedah syok sendiri. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada serta kadar percakapan, bahasa yang sesuai, penggunaan OHP, garis kasar kuliah yang disampaikan, menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajar dan lain-lain lagi. Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalan, maka kita perlu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik. Seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. Pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. Layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid. Suara haruslah jelas, mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. Contohnya, kita mengajar pendidikan jawi. Kita tanya kepada murid-murid, baiklah, selepas huruf alif, huruf apa murid-murid? Dan kita pilih salah seorang. Kita tanya dulu soalan, baru kita sebut nama. Baik, Ahmad. Selepas huruf alif, huruf apa Ahmad? Jadi Ahmad ni dia akan bangun dan kata, lepas huruf alif, huruf ba, cikgu. Jadi semua murid bukan kata Ahmad. Semua murid akan berfikir, oh lepas huruf alif, huruf apa? Lepas huruf alif, huruf apa? Mereka akan menunggu nama mereka dipanggil.
Apabila nama mereka disebut, maka mereka telah bersedia dengan jawapan yang telah mereka sediakan. Sebagai kesimpulan, bila kita sebut teknik pengajaran, kita mesti bertanya, teknik pengajaran untuk kaedah apa? Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu. Okey, baiklah. Sekarang pergi kepada set induksi yang telah saya laksanakan di dalam RPH dalam tugasan 1. Di dalam set induksi tugasan 1, rancangan pengajaran harian, saya telah menggunakan kaedah perbincangan. Pada mulanya, saya menayangkan video nasyid Omar dan Hana kepada murid-murid. Mari kita tonton dulu video Omar dan Hana tersebut. Alif, Ba, Ta. Wow! ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طا ظا عين فاء قاف قاف لام ميم نون واو ها همزة يا. Baiklah, setelah saya menyuruh murid-murid menonton tayangan video nasyid Omar dan Hana tadi, maka murid-murid pun melihat dengan teliti. Selepas daripada habis tayangan, maka saya telah menyoal kepada murid-murid. Masih ingatkah kamu semua akan pengajaran yang lepas? Maka murid-murid serta-merta mengangkat tangan dan mereka menjawab, ingat cikgu, iaitu kita belajar berkaitan dengan jawi. Kemudian saya menyoal kepada murid, tajuk apa yang kita telah bincangkan? Maka murid pun menjawab bahawa kami telah belajar berkaitan dengan tajuk imbuhan di akhir perkataan. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan kepada kamu berkaitan dengan imbuhan di awal dan di akhir perkataan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada langkah 1. Di dalam langkah 1 ini, saya telah menggunakan kaedah penerangan. Seperti mana yang dapat dilihat, di dalam ini adanya kad imbasan sebagai BBM, iaitu bahan bantu mengajar. Saya telah menggunakan kad ini
dan saya menerangkan berkaitan penggunaan imbuhan di awal dan di akhir perkataan. Contohnya, ambil kepada contoh yang pertama pada perkataan penggunaan. Saya telah menerangkan kepada murid-murid bahawa kata asalnya ialah guna. Jika ditambahkan imbuhan peng dan an di belakang dan di hadapan, maka dia akan jadi penggunaan. Begitu juga dengan pengetahuan. Kata dasarnya ialah tahu. Apabila ditambah imbuhan penge di awal dan an di akhir, maka dia akan menjadi perkataan pengetahuan. Begitu juga dengan kata dasar cakap ditambah dengan imbuhan per di awal dan an di akhir, maka dia akan menjadi percakapan. Dan juga pada kata dasar sambung, jika ditambah penye di hadapannya, kemudian imbuhan an di belakang, dia akan menjadi satu perkataan yang berbunyi penyambungan. Di sini saya telah menerangkan kepada murid-murid berkaitan dengan cara penggunaan imbuhan di awal dan di akhir perkataan. Murid-murid melihat dan juga cuba memahami penerangan yang cuba saya sampaikan kepada mereka. Dan mereka bersungguh-sungguh cuba untuk memahami kaedah yang telah saya sampaikan. Baiklah, kemudian setelah saya menerangkan, saya meminta kepada murid-murid untuk memberi satu contoh imbuhan di awal dan di akhir peng dan an. Dan saya meminta seorang pelajar untuk memberi contoh. Ada yang memberi contoh imbuhan peng dan an. Contohnya pengangkutan. Itu salah satu contoh yang telah diberi oleh salah seorang pelajar saya. Maka setelah saya rasa penerangan saya ini dapat kefahaman daripada murid-murid, maka saya teruskan aktiviti dengan langkah yang kedua. Dan langkah kedua ini saya akan terangkan di dalam video yang akan datang. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam video yang kedua. Baiklah, kita teruskan dengan langkah yang kedua. Di dalam langkah yang kedua ini, saya menggunakan kaedah tunjuk cara dan teknik belajar sambil bermain. Seperti mana yang kita dapat lihat di dalam rajah, di dalam pembentangan ini, di dalam slide ini, pertama sekali, saya memberi penerangan tentang cara bermain soal jawab. Kemudian, saya menampalkan kad manila di hadapan kelas dan di atasnya dipenuhi dengan abjad huruf alif hingga ya secara rawak dalam keadaan tersusun. Pada abjad rawak tersebut, terdapat perkataan berimbuhan tersembunyi yang telah dipelajari pada hari itu. Saya meminta beberapa orang murid yang ingin menjawab pergi ke hadapan kelas dan membulatkan perkataan yang dijumpai. Setelah mereka cari, saya meminta mereka duduk dan kami berbincang tentang jawapan yang telah mereka berikan. Seterusnya, pada langkah yang ketiga, saya menggunakan kaedah latih to be. Di dalam ini, saya membuat penilaian dengan cara bertanyakan beberapa soalan berkaitan tajuk yang telah saya ajar pada hari tersebut. Murid yang ingin menjawab soalan ini perlu mengangkat tangan dan berdiri serta memberikan jawapan. Contohnya seperti mana yang dapat dilihat di dalam slide ini. Saya telah memberi beberapa kata dasar dan saya menyediakan tempat kosong untuk murid-murid mengisi jawapan setelah mereka memadankan imbuhan di awal dan di akhir perkataan dengan kata dasar yang disediakan. Saya memberi contoh kepada perkataan gelang. Apabila ditambah imbuhan per di awal dan an di akhir, maka
dia akan menjadi satu perkataan yang berbunyi pergelangan. Dan begitulah mereka meneruskan aktiviti sehingga selesai. Baiklah. Dalam penutup, saya telah membuat rumusan mengenai tajuk dan isi pelajaran pada hari tersebut, iaitu imbuhan di awal dan di akhir perkataan. Saya telah menyoal murid secara rawak mengenai apa yang telah saya ajarkan kepada mereka dan apa yang telah mereka lakukan pada hari tersebut. Kemudian saya meminta beberapa orang murid untuk tampil ke hadapan dan memberi rumusan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Dan saya bersyukur kerana kebanyakan dari mereka yang saya tanya semuanya dapat memberi rumusan yang baik. Dan saya berharap mereka akan kekalkan kefahaman mereka hingga ke akhir hayat. Dan ini sahajalah pembentangan saya yang dapat saya sampaikan kepada doktor untuk tugasan 3. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah dan kurang itu datang daripada kekurangan dari diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada semua orang yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua orang, terutamanya guru-guru yang mengajar pendidikan jawi. InsyaAllah kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.